Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Okey, mari kita dengar ulasan Datuk Kamal berkenaan kenyataan yang dikeluarkan oleh KDN UMNO dikecualikan daripada pembatalan pendaftaran. Okey, mari kita dengar. Di akhir nanti kita akan boleh komen macam biasa. Diganggu. Dan hari ini saya heboh di Parlimen pula bahawa adanya kononnya adanya surat daripada ROS yang penakar pertubuhan yang mengatakan seolah-olah bahawa keputusan Tribunal Agong UMNO untuk tidak mempertandingkan jawatan Presiden UMNO ini tak sah, kata ROS. Saya menung saya. Takkanlah ROS lebih berkuasa daripada Tribunal Agong UMNO yang ribuan ahli-ahli dari seluruh negara datang. Dan saya lihat pula tu, saudara-saudara, surat itu cuma ditandatangani pakai nama saya. Nama apa dia tulis itu? Saya tengok dalam tu nama Muhammad Nawardi bin Saad. Selalunya kalau surat resmi daripada kerajaan yang ada dia punya cap mohon kerajaan, di bawah tu mesti tulis jawatan dia sebagai apa. Jadi surat ni Muhammad Nawardi bin Saad ni dalam dari pertubuhan ROS ni ataupun pendaftar pertubuhan, jawatan dia sebagai apa? Apakah dia sebagai pendaftar? Apakah dia sebagai seusaha? Adakah dia sebagai kerani biasa? Adakah dia office boy? Tak ada. Tapi surat itu yang dikatakan ROS tak bersetuju, ditandatangani oleh Muhammad Nawardi. Saya kata tadi timbullah kononnya saya dah kasih nak bawa usul itu di Parlimen besok saya. Nak dijadikan perbahasan. Sedangkan yang berhormat Menteri Dalam Negeri telah membuat keputusan. Itu jelas saudara. Apa kata Perdana Dalam Negeri? Katanya merujuk kepada perlembagaan dan peraturan-peraturan persidangan UMNO. Kementerian ini sebenarnya berdasarkan Seksyen 70 di bawah Akta Pertubuhan 1966, di bawah Akta 832 telah memutuskan untuk memberikan pengecualian daripada pematuhan Seksyen 13 dalam kurungan 1 dalam kurungan C dalam kurungan 4 Akta 832 kepada UMNO berhubung keputusan usul tambahan yang telah diluluskan oleh PAP yang lalu. Itu jelas. Menteri Dalam Negeri lebih berkuasa daripada pertubuhan. Ini pendaftar pertubuhan ni dia duduk bawah ni siapa menteri dia? Datuk Saifuddin Nasution. Itu keadaannya. Jadi sekarang ni nak dicabar, nak jadikan perbincangan di Parlimen. Takkanlah masalah dengan pendaftar pertubuhan. Akhirnya sekarang ni Parlimen nak membincangkan hidup mati rakyat. Rakyat nak cari duit. Bagaimana kehidupan sekarang ni? Dalam pembentangan bajet, nak ditangguhkan pembentangan bajet. Sudahlah tadi Parlimen bersidang, dibentak dia apa, ditangguhkan pembentangan bajet hanya untuk membincangkan persoalan banjir. Kononnya kenapa tak diisytiharkan darurat? Perdana Menteri dah cakap bahawa dia kata menurut laporan dia terima bahawa soal banjir tak perlulah diisytiharkan darurat. Saudara, tiba-tiba sekarang ni mau diadakan sebagai usul. Okeylah, tak ada masalah, terima. Ni besok nak usul pula lagi. Usul hanya kena UMNO. Apa benda ni, saudara? Wang rakyat dihabiskan, Parlimen bersidang yang muka-muka. Saudara, saya rasa saya tak nak cakaplah soal. Tapi saya melihat dalam keadaan begini percaturannya, suka tak suka, saya bahawa kadang-kadang sama hari ini kita tertanya-tanya, siapakah tangan-tangan ajaib yang cuba untuk memperandakan UMNO? Nampak-nampak guys, saya secara faham sendiri lah. Apabila Datuk Seri Sabri pula mengatakan, cuba tanya ROS, apakah mereka bersetuju jawatan Presiden tidak dipertandingkan. Akhirnya tersebar pula surat kononnya daripada ROS yang saya lihat tidak, bagi saya lah, saya melihat sebagai rakyat biasa ini surat boleh dikatakan fake. Dan saya mengharapkan agar pendaftar pertubuhan segera mengeluarkan kenyataan kenapa surat itu boleh dikeluarkan begitu. Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution juga perlu mengeluarkan kenyataan. Apakah surat yang beredar sekarang ini, surat itu benar-benar tulen ataupun surat itu surat palsu. Kalau surat itu surat palsu, maka perlulah diambil tindakan. Ini lain tak ada, saya matlamatnya untuk tepuk atap. Itu keadaan saya.
sebenarnya saya nak bagi tahu lah. Saya kadang-kadang fikir seorang, bukanlah saya nak mengata, dia pun bukan orang lain, sahabat baik saya, Datuk Ismail Sabri ni. Sebab itu saya tengok tulisan saudara Adam Malik dalam MyTV Online. Rasanya biar saya baca saudara tulisannya supaya kita lebih faham. Kata saudara Adam Malik dalam MyTV Online, kedudukan Datuk Ismail Sabri agak tersepit dalam UMNO kerana dalam pemilihan kali ini. Kerana ia terjadi, puncanya katanya adalah atas kegolojohan dan kesilapan Datuk Seri Ismail Sabri sendiri. Baru-baru ini beliau mempersoalkan pemilihan UMNO dengan isu tiada pengesahan dari Register of Society. Kemudian beliau seolah-olah mencabar keputusan UMNO tidak mempertandingkan dua jawatan teratas. Jadi kata saudara saudara Adam Malik tadi, dia kata kisahnya bermula dengan kesilapan beliau menerima jawatan Perdana Menteri dari tangan Presiden Persatu Tan Sri Muhyiddin. Jika seorang itu ahli parti yang baik dan beretika, dia seharusnya memberitahu Tan Sri Muhyiddin, saya tidak berhak menerima jawatan ini dan awak harus berunding dengan Presiden saya. Sepatutnya begitu. Namun Datuk Seri Ismail Sabri terus menerima jawatan itu dengan melanggar protokol dan hierarki parti serta menyebabkan pihak lawan dapat menguasai parti UMNO. Itu keadaannya saudara. Lebih parah lagi, rupanya ada perjanjian sulit pihak musuh dengan UMNO. Maka dilihat macam seolah tak ikut adab lah saudara. Sebagai orang yang pernah menjadi Perdana Menteri dan dilantik oleh pihak dewan dalam hierarki parti, Datuk Seri Ismail Sabri yang dia taraf ni sebagai anak presiden. Jadi bila ada pemilihan kali ini, dia pula tak bertanding. Apa lagi? Tak, cuma saya dah katakan, dia dah buat keputusan tak bertanding, sudahlah. Secara khas, dia kata peraturan haram jadi halal. Mana prinsip? Ini bagi saya bukan soal prinsip, saya. Ini bukan soal prinsip, saya. Kita nak dengar. Kita sebagai warga cinta damai, saya. Kita harus mendengar dengan penuh teliti apakah kenyataan dari Perdana Negeri. Itu yang perlu kita dengar, saya. Kita ada kerajaan, kita ada pegawainya. Apakah surat itu surat benar ataupun fake? Kalau surat itu surat yang tak betul atau surat palsu, takkan kita percaya. Saudara Riku Toji, dia kata PN ni memang cari masalah. Hal UMNO pun mereka sebut benar saudara. Kita apa yang berlaku dalam parti PBN, orang disiasat oleh SPRM, kita diam je. Apa yang berlaku dalam PAS, kita diam, tak ada masalah pada kita. Tetapi kenapa satu berlaku pada UMNO? Heboh satu dunia. Sebab itu saya katakan saudara, UMNO masih relevan. UMNO masih lagi dihormati. UMNO masih disayangi. Sebenarnya mereka yang berada di luar UMNO, saudara, mereka seperti benci tapi rindu. Itu keadaannya. Nak marah-marah lah saudara. Kerana sekarang ni saudara, dalam suasana begini saudara lihat, dalam kebencian mereka, sibuk mengatur itu, mereka warga UMNO terus tak ada masalah. Terus menawar diri nak bertanding, Kaijat nak bertanding ketua wanita, Datuk Noraini nak bertanding ketua wanita, naik presiden terus mengadakan rombongan. Semua calon-calon yang nak bertanding pergi ke seluruh negara. Tak ada apa nak fikir. Soal jawatan presiden, timbalan presiden tak ditandingkan, tak ada bising dah. UMNO sekarang ni peringkat pemudanya, sayap-sayap puteri, wanita dan pimpinan Majlis Tinggi, mereka look forward untuk mencari pemimpin yang baru. Tapi ini tidak disenangi oleh mereka yang... Okey, komen saya. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menggunakan kuasanya untuk mengecualikan UMNO daripada dibatalkan pendaftarannya. Okey, jadinya usul UMNO yang supaya presiden dan timbalan tidak dipertandingkan tidak ada masalah. Dengan ini puak-puak PN sudah pening kepala macam mana lah nak tebuk atap ini kerajaan. Hari-hari dia dah sebut nak tebuk atap saja. Okey. Fatu Pak sudah selamat nampaknya. Okey, semoga kerajaan boleh terus kekal. Dan pada pilihan UMNO ni, orang tim-tim yang Zahid Abidi akan menang semua pemilihan nanti. Kita doakan sama-sama. Assalamualaikum.